Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita teruskan kelas kita dan ayat yang kita akan pelajari pada pagi ini ialah sambungan pelajaran minggu lepas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 19 surah Al-An'am. Allah Taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun." Jadi ayat ini pada minggu lepas kita telah pun pelajari sehingga firman Allah wa man balagh, dan pada hari ini kita akan sambung ayat seterusnya iaitu innakum latashhadun. Dan minggu lepas kita juga telah tafsir surah ini secara ringkas, di mana ayat ini secara ringkas, di mana ayat 19 ini adalah tajuk ataupun dia punya isunya yang baru, di mana sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tauhid ataupun akidah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat yang ke-19 ini Allah Taala menekankan pegangan ataupun akidah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya temanya masih lagi tema yang sama, iaitu dakwah. Rasulullah menyeru, Rasulullah berdakwah kepada kaum musyriki Mekah, di mana Rasulullah mengajak mereka supaya memeluk agama Islam bersama Nabi SAW. Dan di dalam dakwah tersebut, di dalam awal-awal sebelum ayat 19 ini, kita telah pelajari bagaimana sikap ataupun pendirian kafir musyrikin. Mereka menolak dakwah Nabi SAW, bahkan mereka meminta supaya Al-Quran ini diturunkan seperti di atas kertas supaya mereka boleh sentuh di dalam ayat yang ke-8, ayat ke-9. Dan mereka juga meminta supaya malaikat itu turun menjadi saksi bahawasanya apa yang dikatakan, apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Dan selepas itu Nabi terus menyeru, di mana kalau kita baca ayat-ayat sebelum ini, kita boleh lihat bagaimana cara berdakwah. Nabi tanya siapa yang memiliki bumi dan langit, kemudian Nabi beritahu Allah Ta'ala lah yang berkuasa memberi mudarat, memberi manfaat, di mana Rasulullah cuba untuk menyeru ataupun meminta supaya kafir Quraisy berfikir siapa yang mencipta mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi, siapa yang merupakan surah An'am juga. Siapa yang berkuasa ke atas bumi, yang mencipta langit dan bumi, dan juga mencipta langit malam dan siang, dan siapa yang menggerakkan makhluk-makhluk Allah pada siang dan malam. Dan Allah Ta'ala juga minta supaya kafir Quraisy itu yang suka berpindah ataupun mereka itu suka berniaga, supaya melihat kesan-kesan apa yang Allah Ta'ala telah kesan-kesan azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Jadi semua itu Allah Ta'ala, Nabi bagi tahu kepada cara dakwah Nabi kepada kafir Quraisy, musyrik Mekah, supaya mereka berfikir dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW
Dan di dalam ayat ke-18 Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya dia Allah Ta'ala menguasai ke atas semua hamba-Nya dan dialah maha bijaksana. Dan pada ayat 19 ini sudah lepas tauhid kepada Allah, akidah kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kafir Quraisy masih lagi tidak percaya kepada Nabi, maka Nabi bagi tahu, kata Allah Ta'ala sebut, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, adakah saksi yang lebih adil, yang lebih kuat, yang lebih hebat selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maknanya apabila mereka minta supaya malaikat turun, apabila mereka minta supaya Al-Quran ini turun dalam bentuk kertas, dalam bentuk yang mereka boleh sentuh sebagai bukti bahawasanya Al-Quran ini daripada Tuhan. Jadi semua itu Nabi tidak dapat untuk penuhi permintaan mereka itu. Maka akhirnya Nabi beritahu saksi bahawasanya dia itu adalah Nabi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang merupakan saksi antara Nabi dan juga antara kafir Quraisy. Dan Allah Ta'ala lah yang memberi wahyu kepada menurunkan Al-Quran ataupun mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, di mana tujuan wahyu Al-Quran itu diberi kepada Nabi ialah untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy. Maknanya walaupun kafir Quraisy itu tidak dapat menerima dakwah Nabi, tetapi tugas Nabi dan tujuan wahyu itu diturunkan ialah untuk memberi peringatan, memberi inzar, liunzirakum, untuk aku memberi peringatan kepada kamu, waman balagh, dan juga begitu juga kepada mereka yang sampai Al-Quran ini kepada mereka. Termasuklah kita juga, maknanya Al-Quran ini adalah sebagai peringatan kepada kita. Ayat-ayat yang kita baca, di mana Quran ini dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada kita walaupun jauh kita berada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini sampai kepada kita. Bahkan sekarang ini semua orang boleh sampai Al-Quran dengan teknologi, dengan media massa yang memang canggih sekarang ini, maka semua orang boleh baca Quran, boleh dengar Al-Quran, dan Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi adalah untuk memberi peringatan. Jadi apabila kafir Quraisy, walaupun mereka tidak percaya, walaupun mereka tak mahu dengar Al-Quran, tetapi Nabi sudah beritahu adalah untuk memberi peringatan. Maknanya Nabi akan terus baca, Nabi akan terus seru mereka, Nabi akan terus memberi peringatan kepada mereka dengan Al-Quran, dengan apa yang ada kandungan Al-Quranul Karim. Itu adalah sedikit tafsiran kita pada minggu lepas. Dan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sampai mana? Okey, sampai sini ya. A'innakum latashhaduna. Alif pada a'innakum itu adalah alif istifham inkari. Alif yang merupakan kata soal, istifham itu kata soal. Ingkari maknanya menafikan. Bagaimana kita nak tahu istifham ini ingkari ataupun tidak? Kita lihat ada jawapan ke tidak. Sebabnya apabila seseorang itu betul-betul tanya, dia minta jawapan. Contoh kalau saya tanya Haji Ali, saya tanya sudah makan ke belum? Haji Ali jawab sudah makan. Maknanya itu adalah istifham, betul-betul istifham. Maknanya saya tanya Haji Ali. Tapi kalau saya tanya Haji Ali, sudah makan ke belum? Saya pun jawab, jangan makan. Sebenarnya apa saya nak bagi tahu? Saya nak bagi tahu Haji Ali supaya jangan makan. Itu maksudnya. Tak perlu Haji Ali jawab. Itu kita panggil istifham. Bukan untuk maknanya yang sebenar, iaitu tanya perlukan jawapan. Tetapi sebenarnya untuk mengingkari ataupun menafikan ataupun menidakkan. Jadi tujuan istifham itu tidak sama, lain. Itulah yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala tanya, ataupun Nabi tanya,
bukan untuk menuntut dijawab soalan tersebut, tetapi sebenarnya untuk memberitahu, litaqriri, seperti di atas, litaqriri, maknanya untuk menyatakan, memberi kenyataan, untuk memberi pengakuan. Begitu juga alif innakum ini, kalau kita lihat maknanya adakah, tetapi bukan nak tanya. Apabila bentuk ayat itu berbentuk tanya, maka orang yang mendengar itu mereka lagi fokus ataupun mereka lagi memberi perhatian. Tidak sama kalau kita kata jangan makan Haji Ali ataupun Haji Ali tidak makan. Tapi kalau saya tanya Haji Ali, sudah makan belum Haji Ali? Jangan makan. Dia tidak sama uslub kedua tersebut. Kalau kita mulakan dengan kenyataan ataupun larangan ataupun nafian, dia memberi makna yang satu hala ataupun satu bentuk biasa saja. Tetapi apabila ditanya, orang yang dengar itu akan pasang telinganya ataupun akan menadah telinganya, dan dia akan, bila dijawab, dia akan lebih memahami apa yang kita maksudkan, apa yang kita kehendaki daripada ayat ataupun soalan yang kita tanya tersebut. Jadi hamzah itu adalah lil istifhami al-inkari, kerana selepas itu Nabi ada jawab. Jawapan selepas itu Nabi kata kulla ashhad. Kulla ashhad. Sesungguhnya aku tidak menjadi saksi bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalannya Nabi tanya, adakah kamu semua ini bersaksi ataupun mengaku ataupun percaya sesungguhnya bersama Allah Taala itu ada Tuhan yang lain? Dan Nabi kata kulla ashhad, dan aku tidak menjadi saksi. Seandainya kamu mengaku bahawasanya ada Tuhan selain pada Allah, aku tidak mengikut kamu. Aku kekal menyatakan bahawasanya aku tidak menjadi saksi bahawasanya Tuhan itu banyak. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mahu menolak dakwaan bahawasanya kafir Quraisy ataupun musyrikin Mekah, mereka mensyirikkan Allah dengan Tuhan berhala mereka, sebagaimana kita telah pun pelajari sejarah ataupun sirah Nabi, bahawasanya di Kaabah ada berhala, dalam rumah ada berhala, dipanggil ansab, asnam, authan wal asnam, ada berhala yang dibuat daripada batu, ada yang berhala dibuat daripada tamar. Berbagai bentuk berhala itu di mana mereka menyembah berhala tersebut, dan pada masa itu sebenarnya mereka telah beriman, percaya bahawasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi innakum itu hamzah itu adalah hamzah inkari. In litaukid wan nasab. In ini adalah huruf taukid untuk menguatkan. Wan nasab, isim selepasnya hendaklah dibaca huruf akhirnya dengan baris atas. Jadi kita ada ayat, contohnya kita buat ayat. Contoh saya buat ayat Muhammad mujtahid. Bila saya buat ayat Muhammad mujtahid, saya memberitahu bahawasanya Muhammad itu rajin. Muhammad rajin. Cuma dia tidak menunjukkan kuat. Orang yang mendengar mungkin dia rasa mungkin rajin ataupun mungkin tidak. Tetapi apabila saya letak inna, dia akan memberi makna betul-betul sungguh Muhammad itu adalah rajin. Jadi apabila ada inna, baris dal ini kita kena letak baris hadapan. Inna Muhammadan. Itulah maksud dia nasab tadi. Maknanya inna ini dia memberi makna taukid, menguatkan, dan juga dia nasab. Nasab maknanya kedudukan i'rabnya ialah masuk dan hendaklah dibariskan dengan baris atas tadi. Asalnya ialah baris hadapan. Muhammadun
mujtahidun. Muhammadun mujtahidun asalnya. Tapi apabila diletak inna, dia jadi Muhammadan mujtahidun. Jadi dan ini adalah mansub, mujtahidun itu kita panggil marfu', barisnya adalah hadapan. Kenapa dibaca dengan baris atas? Kerana ada inna. Itu maksudnya. Nasab tadi, taukid dan nasab. Kum isim inna. Jadi inna itu dia ada isim dia. Jadi Muhammadan tadi, ini kita panggil isim inna. Kemudian mujtahidun kita panggil khabar inna. Isim inna, khabar inna. Ini nama dia punya istilah i'rab dia, isim inna. Kemudian khabar inna. Jadi dalam ayat itu sebenarnya antum tashhaduna, ayatnya begitu. Antum tashhaduna. A'innakum la tashhaduna. Asalnya ialah antum tashhaduna. Kemudian ditambah inna. A'innakum. A'innakum. Jadi dhamir itu ditukar kepada dhamir muttasil. Asalnya antum tashhaduna. Tetapi bila letak inna, ditukar dhamir itu kepada kum. Innakum tashhaduna. Kemudian diletak lam kat sini. Lam ini juga menunjukkan taukid. Jadi ada dua taukid di sini. Ada dua, inna satu. Kemudian lam ni satu. Nanti kita bincang selepas ini kenapa ada dua taukid. Jadi inna la tashhadun, innakum la tashhadun. Asalnya ialah ayatnya antum tashhadun. Apa maksud antum tashhadun? Iaitu kamu bersaksi, kamu mengaku. Kamu mengaku. Jadi orang kafir Quraisy ini dia mengaku bahwasanya ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila diletak inna, jadi innakum. Apabila diletak inna, innakum. Jadi inna ini adalah huruf taukid. Dan lam ini pun huruf taukid. Dipanggil lam muzahlaqah. Asalnya ayatnya begini. Antum tashhadun. Saya buat satu-satu. Kemudian ada lam. La antum tashhadun. Kemudian apabila dimasuk inna, dia jadi innakum. La, lam yang ada di awal itu ditolak ke depan, diletak pada khabar dia. La tashhadun. Mungkin agak tinggi sikit, tapi tak apa, kita dengar dan kita lihat. Mungkin selepas ini bila kita lalu beberapa kali, kita akan lebih jelas. Jadi asal dia antum, kamu menjadi saksi. Ini adalah ayat ataupun kenyataan biasa. Tidak ada taukid, itu menguatkan kenyataan ini. Apabila diletak satu ayat, diletak huruf taukid, la antum tashhadun, maka satu taukid. Allah Ta'ala mahu kuatkan satu. Ayat ini dikuatkan dengan lam. Lam ini dipanggil lam ibtida' dan dia tufidu taukid jumlah. Dia menunjukkan, dia menguatkan ayat ini. Lam ini pun dia lebih kurang lam taukid juga. Kemudian apabila ada inna, dimasukkan inna, dimasukkan inna kat sini. Lam yang awal ini dikemudiankan. Lam yang awal dikemudiankan. Kerana ada inna. Kalau tidak ada inna, dia macam ni lah. La antum tashhadun. Dalam Quran banyak kita akan jumpa. Ada 100 lebih.
kalau ikut kata mengikut kata ulama-ulama tafsir, ada 100 lebih lam ibtida ataupun lam taukid ini ada di dalam Al-Quran. Kita pun ada baca, contoh walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu pun menunjukkan, lam itu menunjukkan sesungguhnya. Dalam surah lain juga banyak, la antum asyadu rahbatan. La masjidun ussisa ala taqwa khairum min. Ada banyak-banyak ayat dalam Al-Quran yang menggunakan lam menunjukkan taukid ini. Cuma apabila ada inna, lam ini dikemudiankan. Diletak pada khabar inna, la tashhadun. Jadi lam ini menunjukkan taukid dan inna ini juga adalah menunjukkan taukid. Jadi ada dua penegasan, di mana Nabi SAW telah bertanya kafir Quraisy, adakah kamu ini betul-betul beriman ataupun bersaksi setelah kamu dengar ayat-ayat yang aku baca pada kamu, Allah Ta'ala yang mencipta langit dan bumi, Allah Ta'ala yang mencipta engkau, Allah Ta'ala yang menggerakkan engkau daripada malam, siang, Allah Ta'ala yang memberi mudarat pada engkau, Allah Ta'ala yang menyembuhkan engkau, Allah Ta'ala yang memberi kebaikan kepada engkau, Allah Ta'ala yang telah menyiksa ataupun memberi azab bangsa-bangsa sebelum engkau, di mana engkau boleh saksikan jalan perniagaan engkau pergi ke Syam itu, kamu boleh melihat bangsa-bangsa yang telah pun diazab, dihapuskan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah setelah kamu melihat semua itu dan kamu melihat keciptaan kamu melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan ayat sebelum ini Allah Ta'ala beritahu dia yang memberi makan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, di mana apabila mereka makan dan mereka juga memberi makan kepada berhala-berhala mereka. Jadi semua itu menunjukkan bahawasanya mereka itu adalah lemah kerana ada yang memberi makan kepada mereka dan berhala itu tidak memberi makan kepada mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi makan kepada mereka. Jadi apabila dibaca ayat tadi daripada awal surah Al-An'am sehinggalah ayat 18 dan ayat 19, selepas kamu mendengar itu semua, apakah kamu masih lagi sesungguhnya betul-betul menyaksikan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada sekutu ataupun ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu soalannya, tetapi sebenarnya orang kafir Quraisy ini mereka tak percaya, tetap tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi jawab selepas itu, qul la ashhad. Maknanya walaupun sekalipun kamu tidak akan percaya bahawasanya Tuhan itu esa dan kamu percaya bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah, walaupun kamu percaya sebegitu dan aku tidak akan percaya. Aku tidak akan bersaksi dan aku tetap mengatakan bahawasanya Tuhan itu adalah esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inna itu adalah huruf taukid, wan nasab, dan lam itu adalah lam taukid juga. Kita panggil lam muzahlaqah, ada disebut oleh penulis ni. Jadi kum itu asalnya antum, tetapi apabila ada inna ditukar kepada kum. Innakum, la, lam itu adalah muzahlaqah. Muzahlaqah maknanya digerakkan ataupun ditendang ke depan. Sebabnya tak boleh digabungkan, tak boleh innalakum. Lam taukid itu tak boleh digabungkan, diletak sekali dengan inna. Ada huruf taukid yang boleh diletakkan sekali tetapi dia lebih kepada sumpah. Contohnya wallahi. Wallahi inna contohnya. Tetapi inna dengan la ini tidak boleh diletak sekali. Apabila ada inna, maka lam hendaklah berada di khabar kepada inna, pada khabar inna. Jadi dipanggil muzahlaqah, iaitu ditendang ke depan ataupun digerakkan ke depan. Okey, jelas tashhadun mudhari' marfu'. Tashhadun adalah fi'il mudhari'
marfu' hukum dia marfu' bi thubutin nun, dengan ada nun. Wal wawu, dan waw pada da selepas da ini adalah fa'il. Okay, apabila kita sebut tashhadun, dia ada pertama ini fa'il. Ini fa'il mudhari'. Dan waw ini kita panggil waw jama'ah. Waw itu kita panggil wawul jama'ah. Wawul jama'ah ini adalah waw menunjukkan ramai. Waw menunjukkan ramai. Dan nun itu, nun dia punya tanda, saya tulis Jawi, tanda i'rab ataupun tanda rafa'. Okey. Jadi kalaulah saya sebut tashhad. Saya sebut tashhad, tidak dia letak wa, tidak dia letak nun. Maknanya dia bukan menunjukkan ramai dan tandanya bukan nun, tanda rafa' dia. Jadi kalau tashhad, tanda rafa' dia ialah bari hadapan. Fi'il mudhari' ini dia marfu' dengan bari hadapan. Cuma kadang-kadang bila menunjukkan dua, saya kena tambah alif nun. Kalau menunjukkan ramai, saya kena tambah waw nun. Jadi kalau orang tanya, mana menunjukkan ramai? Ni waw ni. Waw ini adalah menunjukkan ramai. Jadi kalau tashhadun, ganti nama yang ada di dalamnya ialah antum. Kamu ni ramai. Kalau tashhad, ganti nama yang adanya ialah seorang, anta. Kalau tashhadani, ganti nama yang adanya ialah antuma, dua orang. Dan jika tashhadu ada antum. Jadi ramai ini dari mana kamu dapat, kamu lihat apa tandanya apabila ada wa. Jadi kita terjemah macam mana? Kamu semua menyaksikan ataupun percaya ataupun berpegang. Kalau kita sebut tashhadu, awak seorang saksi, melihat, percaya. Kalau tashhadani, dua orang. Jadi ada di dalam fi'il ini huruf yang ditambah iaitu waw dan nun. Waw itu menunjukkan ramai, wawul jama'ah, dan nun itu adalah tanda i'rab, alamatul i'rab, iaitu ada nun. Kadang-kadang tashhadun ini ataupun fi'il yang lain, dia buang nun. Kita buang nun dia. Contohnya apabila ada lam. Lam tashhadu, kena buang nun. Jadi kalau sebelumnya ada lam ataupun sebelumnya ada lan ataupun sebelumnya ada an, contohnya an ataupun ada lan. Jadi tashhadun asalnya nun itu kita buang. Jadi apabila ada nun, Arab panggil apa? Dia panggil thubut an-nun, maknanya ada nun. Kalau buang tashhadun tadi, dibuang nun, kita panggil hadaf an-nun, buang nun. Jadi apabila disebut tashhadun fi'il mudhari', maknanya dia adalah fi'il mudhari', marfu', hukumnya, kedudukan i'rabnya ialah marfu', bi thubutin nun, maknanya tanda rafu'nya ialah nun, dan waw ini sebenarnya antum, kan? Waw ini adalah antum. Waw ini menunjukkan bahawasanya dia adalah dhamir ganti nama antum. Dan waw ini adalah fa'il. Fa'il maknanya pelaku. Jadi tashhadun, saksi. Siapa yang menyaksi? Kamu. Jadi kamu itulah kita panggil fa'il, iaitu orang yang saksi. Orang yang melakukan perbuatan. Contohnya saya makan nasi. Perbuatannya makan nasi. Tapi siapa yang makan? Iaitu saya. Saya bersaksi. Fi'ilnya, kata kerjanya ialah saksi. Tapi
siapa yang bersaksi? Iaitu saya. Jadi tashhadun ini pun sama. Saksi, siapa yang menyaksikan, siapa yang percaya, siapa yang menjadi saksi, iaitu antum, kamu. Kamu itu adalah fa'il dalam istilah bahasa Arab, nahwu fa'il. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh penulis kam muzahlaqat tashhadun fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun wal wawu fa'ilun, dan waw itu adalah fa'il, iaitu mereka yang melakukan fa'il itu ialah pelaku kepada perbuatan tashhadun, iaitu antum, kamu. Apakah kamu betul-betul sesungguhnya mengaku bersaksi anna ni sama dengan inna. Kalau dia berada di awal ayat kita sebut inna. Kalau dia berada di tengah ayat kita sebut anna. Innakum latashhaduna anna. Jadi dibaca dengan baris atas. Jadi dia sama juga li taukid wan nasab, dan di sini dipanggil masdariyah. Maknanya an ini juga fungsinya adalah, anna ini juga adalah fungsinya adalah menukar kepada masdar, fi'il ataupun isi yang berada selepasnya. Anna ma'allahi alihatan ukhra. Anna ma'allah, sesungguhnya bersama dengan Allah, alihatan, ada Tuhan yang lain. Ini pun kena tulis juga. Allah SWT dia ayat-ayatnya kadang-kadang didahulukan, kadang-kadang dibuang. Jadi kalau ikut sebenarnya ayat ini, Allah Ta'ala sebut ma'allah, anna ma'allah alihatan ukhra. Sesungguhnya, ini ayat yang kita tengok dalam Quran. Dan ukhra. Sesungguhnya bersama dengan Allah Tuhan lain. Begitu. Tapi ada beberapa perkataan yang Allah Ta'ala tidak sebut di sini atas asas untuk meringkaskan. Anna syarikun. Anna syarikun. Kita boleh takdir macam tu. Jadi syarikun ini adalah tidak ada dalam Quran tu. Jadi biasanya kita boleh takdirkan. Maknanya sesungguhnya sekutu bersama Allah Tuhan lain, sesungguhnya ada yang menyamai ataupun sekutu bersama Allah Tuhan yang lain. Itu permulaan. Tapi susunan dia sebenarnya begini. Anna alihatan ukhra ma'allah. Sebenarnya soalan dia begitu. Sebenarnya ikut susunan ayatnya begini. Nanti saya huraikan kenapa Allah Ta'ala dahulukan ma'allah tadi. Ukhra ma'allah. Okey. Kalau ikutnya begini. Anna alihatan ukhra syarikum ma'allah. Terlupa nak tarik pula. Ini dipanggil mahzuf, tidak disebut. Barisnya harapan. Kalau ikutnya begini susunannya. Kerana alihatan ini adalah isim kepada anna, syarikun ini yang tidak disebut di dalam Quran itu adalah khabar kepada anna. Jadi kalau kita ayat yang mengikut susunan asalnya ialah sesungguhnya Tuhan yang lain, syarikun, sekutu bersama Allah. Itu maksudnya. Tetapi Allah Ta'ala sebut anna syarikun ma'allahi alihatan ukhra, dan disebut ma'allah ataupun dibuang syarikun ini kerana perbahasan ayat-ayat ini adalah berkenaan dengan kafir musyrik yang menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maknanya perbahasannya adalah ataupun penekanannya ataupun fokusnya di dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah untuk menyelesaikan untuk membicarakan tentang sikap kafir Quraisy itu ialah menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi didahulukan sekutu tadi, didahulukan tajuk bersama Allah sekutu dan dikemudiakan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Kalau ikutnya, adakah Tuhan yang lain sekutu dengan Allah, tetapi didahulukan syarikun ma Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarik ini tidak disebut atas asas untuk merengkaskan ayat Quran dan tidak perlu disebut. Kerana apabila disebut ma'a ini adalah menunjukkan kebersamaan. Mungkin kebersamaan dari sudut perbuatan ataupun kebersamaan dari sudut zat ataupun kebersamaan dari sudut hakikat nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'a itu sesungguhnya bersama saya. Jadi bila bersama itu menunjukkan persamaan. Jadi tidak perlu lagi disebut syarikun. Syarik itu adalah benda yang sama ataupun sesuatu yang sama. Bila disebut ma'a sudah tidak perlu lagi, jadi terus saja disebut an-nama Allah. Adakah sesungguhnya kamu percaya, kamu beriman bersama dengan Allah, sama ada dari sudut zatnya, ada zat ataupun ada Tuhan lain, ataupun perbuatannya ada Tuhan lain yang kamu percaya, yang bersama dengan Tuhan melakukan sesuatu, mentadbir alam ini, memberi rezeki, memudaratkan, menyembuhkan dan sebagainya. Jadi ma'a itu adalah menunjukkan kebersamaan. Mungkin kita boleh nyatakan bahawasanya tidak perlu lagi kita sebut khabar ya syarik tadi. Okey, na'am. Zaraf, ma'a ini zaraf, lebih kepada zaraf makan. Zaraf ini maknanya kata nama yang menunjukkan tempat ataupun kata nama menunjukkan masa. Jadi apabila disebut ma'allah, bersama Allah, adakah ada bersama Allah dari sudut ilmunya, dari sudut apa lagi sifat-sifatnya, dari sudut zatnya dan sebagainya. Dan mansub, mansub ini ain itu kita letak baris atas, ma'a, zaraf mansub. Zaraf ini dia mabni ala al-fathi. Mansub ma'a muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam. Jadi zaraf ini dia tidak kuat. Kalau saya berkata bersama saya. Jadi ayat bersama saya itu dia tidak dapat berdiri dengan sendiri, dia mesti ada merujuk kepada ayat lain ataupun fa'il ataupun isim. Kalau kita sebut pun bersama saya, orang pun tak faham. Jadi bersama Allah tadi adalah merujuk kepada khabar yang tidak disebut. Bimahdhuf maknanya dibuang, khabar muqaddam. Khabar yang berada di depan telah dibuang. Yang saya cerita tadi lah. Maknanya syarik ini syarik ini telah dibuang, tidak ada. Jadi ma'allah ini dia bergantung kepada syarik. Ini dipanggil bimahdhuf khabar muqaddam. Maknanya khabarnya tidak disebut, dibuang, tidak dinyatakan kerana tidak ada keperluan, dan khabar yang dibuang hazaf inilah sebenarnya tempat bergantung ayat ma'allah. Jadi bersama Allah itu apa? Bersama Allah itu ada sekutu, bersama Allah itu ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu syarik. Jadi syarik itu tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi. Jadi apabila disebut muta'alliqun bimahdhuf khabar muqaddam, maknanya ma'a itu dia merujuk ataupun bergantung kepada perkataan syarikun yang tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sudah cukup dengan ma'a tadi, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Boleh nampak bi mahzuf khabar muqaddam
li'anna, bagi anna. Jadi anna ini ada khabar dia, tapi khabarnya tidak ada di dalam ayat yang kita baca tadi ya. Anna ma'allahi alihatan ukhra. Alihatan itu adalah isim kepada anna, muakhar. Kemudian ukhra itu adalah na'at. Selepas ini pun ada disebut. Kemudian ma'allah zaraf. Zaraf. Allah mudhafun ilaih. Disandarkan kepada ma'a. Maknanya ma'allah ini bersama Allah. Jadi Allah itu adalah disandarkan kepada ma'a dan barisnya di bawah ma'allahi. Jadi ma'allah itu adalah bergantung kepada khabar yang dibuang, iaitu syarik yang saya takdirkan dengan syarik sebagaimana yang saya ceritakan tadi ya. Alihatan, isim anna. Isim anna ialah alihatan. Kita dah pelajari tadi, anna apabila ada, apabila masuk pada jumlah ismiyah, dia mubtada akan bertukar barisnya dengan baris atas. Asalnya alihatun ukhra. Tapi apabila ada anna dibaca dengan alihatan ukhra. Dan ukhra na'at li'aliha. Kenapa dibaca dengan ukhra? Okey. Ada dua selalu kita baca dan satu lagi ukhra. Kalau ilah, ilahun akhar. Kalau alihah, alihah ukhra. Alihah ini juga dia adalah jamak. Jamak bagi ilah. Jadi kalau jamak taksir, bagi yang tidak berakal, sifat dia ialah perempuan. Contoh masjid. Masjid, kalau saya nak bagi tahu masjid lain, saya sebut masjid akhar. Tapi kalau saya jamak masjid, masajid, masjid ini bukan manusia, kita akan sebut masajid, masajidu ukhra. Sebabnya banyak masjid, apabila dia jadi banyak dan dia adalah bukan manusia, dengan sendirinya sifat dia ialah dengan perempuan, ukhra. Sama juga dengan alihah tadi, jamak kepada ilah juga disifatkan dengan ukhra. Ukhra. Maknanya banyak Tuhan. Okey, wal masdar muawwal anna ma'allahi alihatan ukhra tadi ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada tashhadun. Tashhadun. Habis di situ ayat, sambungan ayat yang sebelum ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Qul innama huwa ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan dia, iaitu Allah, ilahun, Tuhan, wahid, esa, wa innani, dan sesungguhnya aku, bari'un, bebas ataupun terlepas, mimma tashhadun, daripada apa yang kamu percayai. Jadi kul ini adalah kal awal. Kul ini adalah kal awal, maksudnya kul itu adalah fi'il amar. Fi'il amar sakin. Macam atas ni dia disebut kul amrun sakin. Fi'il amar dan barisnya mati. Kul itu, lam itu adalah baris mati. La nafiyah. La adalah huruf nafi. Maknanya menafikan bahawasanya Nabi tidak ikut apa yang kafir Quraisy percaya, kepercayaan kafir Quraisy. Kulla ashhad, katakanlah wahai Muhammad, la ashhad, aku tidak bersaksi sebagaimana yang engkau saksikan. Aku tidak percaya sebagaimana apa yang engkau percayakan. Engkau percaya bahawasanya banyak Tuhan yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi aku tidak percaya sebagaimana engkau percayakan. Seandainya kamu percaya, itu tidak betul. Dan tugas aku hanya untuk memberi inzar. Tugas aku untuk diunzirakum, untuk memberi inzar kepada kamu dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala telah wahyukan. Jadi ashhad ini adalah mudhari' marfu'
Marfu' maknanya hukumnya dan tandanya ialah dal itu bari hadapan, asyhadu. Tak baca dengan asyhada. Asyhadu dibaca, itu maksudnya mudhari', fi'il mudhari' marfu' wal fa'il, dan pelakunya ialah mustatir, tidak dapat disebut, tidak ditulis. Asyhad tak ada disebut pun. Ana, saya. Maknanya di dalam ni ada saya dan dia tersembunyi, tandanya alif. Apabila ada alif asyhadu, maknanya asyhadu itu adalah saya. Saya itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kul kal awal, sama juga. Kul itu seperti awal ayat, fi'il amar sakin. Fi'il amar dan sakin maknanya lam itu dibaca dengan baris mati. Kul, tak dibaca dengan kula ataupun kulu, dibaca dengan kul kal awal. Innama kafah makfufah. Ini pun satu istilah dalam ilmu nahwu. Tadi kita dah pelajari. Kita tengok tadi, saya buat contoh. Inna Muhammadan mujtahidun. Kenapa dibaca dengan mujtahidan? Kerana ada inna. Cuma inna ini apabila ditambah ma, dia telah dibuang fungsinya. Dia tidak berfungsi lagi. Jadi dibaca dengan Muhammadun. Itu dimaksudkan kafah makfufah. Maknanya dia mani'ah mamnu'ah. Maknanya dilarang, ditegah, tidak lagi berfungsi inna itu. Asalnya inna itu berfungsi apabila ditambah dengan ma tadi, maka dia sudah tidak berfungsi lagi. Innama Muhammadun mujtahidun. Tapi kalau buang ma, jadi mujtahidun itu dibaca dengan mujtahidan. Inna Muhammadan mujtahidan. Bila diletak ma, dia sudah tidak berfungsi. Kafah maknanya sarifah, mani'ah, ditegah lagi berfungsi innama itu. Dan yang kedua, dia menunjukkan al-hasru. Al-hasru ini maknanya dia taukid dan dia tambah lagi, kita boleh terjemahkan dengan hanya senya. Hanya senya. Tidak lain, tidak bukan. Sesungguhnya tidak lain, tidak bukan. Muhammad itu seorang yang rajin. Bila ada ma itu, dia memberi makna al-hasr. Kul innama kafah wa makfufah, dan pada masa yang sama dia bermakna al-hasru. Mungkin tidak disebut di sini. Dia memberi makna hanya senya, tidak lain, tidak bukan. Huwa mubtada, maknanya sesungguhnya hanya senya, tidak lain, tidak bukan. Huwa, iaitu Allah Ta'ala, ilahun, Tuhan, wahid, esa, satu, na'at. Jadi huwa itu adalah mubtada, ilahun adalah khabar, wahidun ialah sifat kepada Tuhan. Maknanya Tuhan itu esa, satu. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada kafir Quraisy itu, sesungguhnya hanya senya, tidak lain, tidak bukan, Allah, iaitu dia, ilahun, Tuhan yang esa, sifatnya ialah satu, tidak ramai. Wa huruf taukid, dan katakanlah juga wahai Muhammad, innani bari'un. Katakanlah juga wahai Muhammad, sesungguhnya aku terlepas daripada apa yang engkau pegang, engkau percayai. Nun ini, inna ini li tauqi' wan nasab, sebagaimana yang saya huraikan sebelum ini. Dan nun lil wiqayah. Nun ini sebagai fungsinya menyambung antara dhamir dan inna. Asalnya inni. Tapi bila diletak nun jadi innani. Nun itu adalah wiqayah untuk sambung antara dhamir dengan inna. Bari'un khabaruha, khabar kepada inna dibaca dengan bari hadapan. Mimma, min huruf jar, ma adalah isim mausul. Mimma iaitu daripada sesuatu. Daripada sesuatu. Sesuatu ini kembali kepada Tuhan yang disembah oleh kafir Quraisy. Daripada berhala-berhala mereka yang pelbagai nama, pelbagai bentuk, pelbagai rupa. Jadi daripada sesuatu yang kamu
sembah ataupun kamu percaya, kamu syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innani sesungguhnya aku iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bariun, terlepas ataupun bebas, kerana Nabi sudah pun memberi peringatan kepada mereka dan mereka tidak percaya, dan Nabi pun beritahu sesungguhnya aku terlepas, aku bebas daripada apa yang kamu sembah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, syukran. Afwan.